saya, wartawan sekolah anda dalam segmen Sedetik Bersama Bonda. Pada hari ini, saya akan menemubuat seseorang yang sangat kita segani dan sayangi serta penting dalam sekolah ini. Boleh anda teka? Betul! Saya akan menemubuat Wan Hajar Rohimah binti Muhammad, Pengetua Cemerlang Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Raja Zarina. Mari luangkan masa bersama saya untuk mendengar kupasan bonda tentang isu yang akan saya kemukakan nanti. Jom! Assalamualaikum bonda. Saya harap bonda dalam keadaan sihat dan sejahtera. Saya ingin mengemukakan beberapa soalan berkaitan pentadbiran sekolah sewaktu pandemik COVID-19. Harapnya bonda tidak keberatan untuk memberikan jawapan. Baiklah bonda, ini soalan-soalan saya. Apakah perancangan dan pelaksanaan yang dilakukan bagi memastikan semua murid mengikuti PDPR dan usaha pihak sekolah bagi membantu murid-murid yang mempunyai kekangan untuk mengikuti PDPR? Dan bonda, soalan terakhir saya, bagaimanakah bonda menguruskan persekitaran sekolah sewaktu pandemik COVID-19? Terima kasih kepada saudari Oni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat salam transformasi. Alhamdulillah, bonda ingin memberi respon kepada soalan yang telah dikemukakan kepada bonda oleh saudari Auni, wartawan TV Pusat Sumber Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Raja Zarina. Baik, soalannya, apakah perancangan dan pelaksanaan yang telah dilakukan oleh pihak sekolah untuk memastikan semua murid mengikuti PDPR? Baik, bagi menjawab soalan ini, sebenarnya secara jujur bonda beritahu bahawa bukan senang untuk kita memastikan semua murid seramai 1,595 orang murid mengikuti PDPR dengan jayanya. Tetapi pihak sekolah telah berusaha sedaya upaya untuk memberi peluang kepada semua murid dapat mengikuti PDPR tersebut. Baik, antara perkara pertama yang telah diambil oleh pihak sekolah adalah membuat tinjauan kesesuaian masa, tinjauan kesesuaian kaedah yang patut digunakan oleh guru-guru supaya murid-murid rasa seronok untuk mengikuti PDPR. Dan hasil daripada tinjauan tersebut, kita dapati bahawa memang terdapat murid-murid yang mempunyai masalah untuk mengikuti PDPR secara real time kerana mereka berkongsi peranti dengan adik-beradik yang lain. Ada juga mereka tidak punya peranti pun, dan ada juga mereka terpaksa membantu ibu bapa kerana ibu bapa terkesan dengan pandemik COVID-19 ini. Baik, tetapi seramai 70% daripada responden yang telah kita buat soal siri tersebut mengatakan bahawa mereka tidak mempunyai masalah untuk mengikuti PDPR. Yang kedua, kita juga membuat tinjauan kepada guru-guru untuk melihat sejauh mana persiapan, kesediaan fizikal dan mental guru-guru untuk mempelbagaikan kaedah menjalankan PDPR secara online ini. Alhamdulillah, apa yang kita dapat hasil daripada tinjauan tersebut, guru-guru sangat setuju mengikuti jadual PDPR yang telah kita keluarkan. Alhamdulillah. Baik, jadi selain daripada membuat tinjauan awal, pihak sekolah juga telah berusaha pelbagai cara untuk memastikan semua murid dapat mengikuti PDPR ini. Pertama, cara-cara pihak sekolah adalah kita telah membuat jadual PDPR yang disokong oleh kebanyakan murid dan juga kebanyakan guru dengan tidak mengabaikan pekeliling-pekeliling yang ada, tetapi menyesuaikan masa memulakan kelas PDPR daripada pukul 9 pagi sehingga pada pukul 2 petang. Dan alhamdulillah kita dapati bahawa ramai murid dan juga guru yang telah memberi komitmen yang sangat baik
dengan menggunakan jadual ini. Seterusnya, pihak sekolah juga mengambil kira tentang murid-murid yang tercicir daripada mengikuti PDPR. Ya. Jadi terdapat pelbagai cara yang telah dilakukan oleh pihak sekolah. Kita dapat big data. Ya. Bila kita membuat big data, contoh big data yang terdapat 150 orang murid cicir pada bulan Julai. Ya, pada bulan Julai atau bulan Ogos. Okey. Itu big data yang kita dapat. Okey. Jadi kita telah minta kepada guru tingkatan memastikan, mengenal pasti apa sebenarnya punca atau isu, akar isu utama mengapa murid-murid ini cicir. Ya. Jadi itu adalah semua data yang kita dapat. Berdasarkan semua data yang lebih terperinci ini, kita membuat pelbagai intervensi kepada murid-murid ini. Kepada murid-murid ini antaranya kita menghubungi murid secara langsung oleh pihak guru bimbing kaunseling. Kita juga telah menghubungi ibu bapa, memperingatkan mereka tentang jadual kita, memberi semangat atau motivasi kepada mereka untuk mengikuti PDPR. Ada anak sebenarnya ramai pihak yang terkesan dengan pandemik COVID-19 ini. Jadi kita tidak mahu anak-anak ini larut dalam keadaan yang kurang bermotivasi. Jadi pihak unit bimbing kaunseling telah pun mengadakan channel unit Cakna bimbing kaunseling. Mereka telah menjalankan tugas mereka dengan sangat baik, dengan sangat cekap. Okey. Begitu juga unit HAM dan juga unit kurikulum sendiri yang berusaha bersungguh-sungguh. Antaranya kita mengadakan pandu lalu untuk ibu bapa mengambil modul-modul ataupun latihan-latihan yang diberikan kepada murid-murid bagi seluruh tingkatan. Tingkatan 1, 2, 3, 4 dan 5 termasuklah juga tingkatan peralihan. Dengan harapan bila sekiranya murid-murid ini menerima modul-modul ini, mereka mempunyai latihan-latihan yang bersifat hard copy, yang boleh mereka buat dengan bantuan guru-guru semasa PDPR. Okey. Pada masa yang sama juga kita mengadakan laci ilmu untuk murid-murid. Jadi tujuan kita mempelbagaikan kaedah ini adalah untuk memastikan murid-murid dapat mengikuti PDPR dengan lebih baik. Selain daripada itu, saya memberi kebebasan kepada guru-guru untuk melaksanakan PDPR kaedah manakah yang sesuai dengan murid-murid, mengambil kira kesesuaian murid-murid. Ada murid-murid yang tidak boleh mengikuti Google Meet kerana data mereka sangat sedikit. Jadi murid-murid ini akan diberi secara voice chat misalnya. Okey, murid-murid yang berupaya, yang mempunyai keupayaan untuk kita buat Google Meet dan sebagainya, maka cikgu-cikgu akan melaksanakan PDPR mereka dengan menggunakan Google Meet misalnya. Tetapi bagi murid-murid yang ketinggalan, maka pihak guru juga telah mengambil inisiatif dengan mengadakan kelas-kelas tambahan pada sesi petang. Malah ada juga kelas-kelas tambahan ini diadakan pada waktu malam atas kerelaan, pilihan dan permintaan, kesesuaian masa yang telah mereka bincang dengan guru masing-masing. Saya nampak di sini bahawa guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Raja Zarina sangat komited dalam melaksanakan PDPR ini. Walaupun ada dalam kalangan kita yang telah berusia yang agak kekok menggunakan teknologi-teknologi terkini untuk menjadikan PDPR itu lebih hidup, lebih seronok dan menyeronokkan. Tetapi inilah peluang untuk mereka belajar, dan cikgu nampak bahawa antara kebaikan yang kita dapat mengambil satu pengajaran atau ibrah di sebalik ujian ini adalah guru-guru berpeluang untuk mencari, menggali ilmu dan belajar
ilmu-ilmu teknologi yang terkini. Alhamdulillah, dan kita nak cikgu berbangga dengan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Raja Zarina. KL ni untuk langkah kedua, apakah usaha pihak sekolah bagi membantu murid-murid mengikuti PDPR? Sebagaimana yang Bonda sebutkan tadi, terdapat banyak usaha yang telah kita buat untuk membantu murid-murid ini, sama ada daripada unit kurikulum, unit HAM dan juga unit co-kurikulum. Jadi kepada murid-murid yang mempunyai masalah dari segi keuangan dan sebagainya, maka pihak sekolah sebenarnya telah pun berusaha untuk memberi sumbangan peranti dengan hasil kutipan atau sumbangan daripada guru-guru kepada murid-murid yang terpilih. Murid-murid yang dikenal pasti sebagai murid-murid yang memang berkeperluan untuk dibantu. Namun Bonda boleh sebut bahawa walaupun usaha ini sedikit, tetapi Bonda merasakan bahawa inilah sebagai tanda kasih sayang guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Raja Zarina kepada anak-anak murid. Alhamdulillah setakat ini kita dapat mengumpul hampir RM12,000 untuk memberi peranti kepada murid-murid yang terlibat. Walaupun kita tidak dapat untuk memberi kepada keseluruhan murid yang keperluan kerana pasal 1, pasal 2 dan pasal 3, kita lebih banyak menumpukan sumbangan kita itu kepada murid-murid tingkatan 5 dan juga tingkatan 4. Tapi Bonda percaya bahawa dari semasa ke semasa dana kita, dana cakna kita tentang peranti ini tetap kami teruskan. Dan kami berharap mudah-mudahan dengan sedikit dana ini dapat membantu anak-anak ini untuk mengikuti PDPR. Pada masa yang sama juga kita juga mengumpul dana untuk memberi bakul makanan kepada anak-anak murid yang terkesan dengan COVID-19. Termasuklah juga anak-anak yang kehilangan ibu ataupun ayah akibat COVID-19 ini. Alhamdulillah, dengan berkat kasih sayang yang diberikan oleh guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Raja Zarina, dapatlah kami menyantuni keperluan-keperluan anak murid ini. Di samping kita juga mendapat kerjasama daripada PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Raja Zarina dan orang-orang perseorangan. Sebagaimana sekolah-sekolah lain hadapi, demikianlah juga sekolah kita menghadapi cabaran yang sama. Namun Bonda ingin menyebut bahawa dalam apa jua keadaan yang kita hadapi, sebenarnya di sebalik ujian akan ada nikmat di sebaliknya. Sebagaimana Bonda selalu sebut, mentari itu akan muncul juga setelah melalui pekatnya malam. Dan Bonda yakin bahawa apa yang berlaku ini banyak hikmah yang untuk kita petik dalam kehidupan kita. Kita belajar erti kasih sayang, kita belajar erti kesabaran, kita belajar erti pengorbanan, kita belajar erti perjuangan. Kasih sayang, kesabaran, pengorbanan dan perjuangan melengkapkan kehidupan kita sebenarnya. Dan anak-anak yang mempunyai jati diri yang kukuh, jati diri yang hebat, mereka akan dapat melalui cabaran ini. Alhamdulillah, unit counselling, unit HAM, unit co-curriculum mengadakan program-program untuk membantu meningkatkan jati diri dalam kalangan anak-anak sekalian. Dan tidak lupa juga unit pendidikan Islam dan penghayatan nilai-nilai moral mengadakan majlis-majlis bacaan Yasin, contohnya setiap malam Jumaat, untuk memberi vaksin kepada hati-hati kita semua. Dan juga pendidikan moral ada mengadakan program bagaimana untuk bangkitkan rasa kesedaran, rasa kesabaran, pengorbanan dalam kehidupan. Baik, soalan Auni yang terakhir ialah bagaimana Bonda mengurus persediaan sekolah. Jujur Bonda menyatakan bahawa sebenarnya bukan mudah untuk mengurus sekolah dalam suasana pandemik ini. Persediaan sekolah seolah-olah lengang, sepi dan sunyi. Yang hanya datang ke sekolah adalah Bonda,
seorang penolong kanan, ya, dan juga AKP yang bertugas. Itu pun mengikut peratus yang dibenarkan untuk hadir ke sekolah. Semasa pandemik ini, ya, tidak ada projek-projek yang boleh kita buat untuk menaik taraf, ya, dan juga untuk penyelenggaraan. Okey, tetapi sebenarnya kita mestilah sedar bahawa segala ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ada di sebaliknya, ada kekuatan tersendiri. Okey, kadang-kadang kita rasa, ya, sebagai seorang pentadbir di sekolah, ketua jabatan, ya, bonda rasa macam bonda kehilangan anak-anak, kehilangan guru-guru, ya, di sekolah. Tetapi pada masa yang sama sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala beri ruang kepada bonda untuk berfikir, menajamkan fikiran, menggali ilmu pengetahuan, ya, melalui YouTube. Okey, ilmu-ilmu yang dikongsikan melalui YouTube dan sebagainya, dan kita melihat bagaimana pihak sekolah lain mengendali ataupun mengatur, ya, membuat perancangan bagaimana mengurus sekolah semasa pandemik. Dan alhamdulillah sampai ke hari ini bonda masih lagi kekal positif, ya, dan bonda committed untuk meneruskan usaha-usaha yang telah bonda buat sebelum ini, ya, dan usaha-usaha untuk meningkatkan lagi kemudahan-kemudahan prasarana di sekolah ini bagi menjadikan ataupun melahirkan, ya, Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Raja Zarina sekolah yang sejahtera, aman. Kita masuk sekolah terasa aman, terasa sejahtera. Kita nampak budaya kasih sayang di sekolah itu, dan kita berusaha sedaya upaya untuk meningkatkan lagi kemudahan-kemudahan sekolah, ya, supaya memberi nilai tambah kepada sekolah dan meninggalkan rasa seronok kepada anak-anak murid yang bakal dah hadir ke sekolah sedikit masa lagi. InsyaAllah dengan berkat kasih sayang, pentadbir, ya, sekolah ini, kerjasama yang padu daripada guru-guru, ya, dan sokongan yang berterusan daripada guru-guru, daripada pentadbir, daripada ibu bapa, bonda yakin percaya bahawa kita dapat menguruskan sekolah dalam keadaan pandemik ini dengan baik, dapat mengekalkan kebersihan sekolah, ya, dengan baik, ya, dan mengikuti SOP yang telah ditetapkan, ya, dan sekolah bersedia sebenarnya untuk menerima anak-anak tingkatan 5 yang akan kembali ke sekolah pada 18 hari bulan Oktober ini. InsyaAllah tahun ini RZ bangkit hebat, RZ good to great, dengan kerjasama semua pentadbir, semua guru, semua murid, dan RZ berkasih sayang. Sekian, terima kasih. Terima kasih bonda kerana sudi meluangkan masa bersama saya demi anak-anak RZ. Dah dengarkan jawapan bonda? Nantikan segmen saya yang seterusnya, Siapa